Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk 2.4 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Sebelum itu, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera semua. Baiklah, pada hari Isnin kita dah belajar tentang pembentukan negeri-negeri Selat. Maknanya hari ini kita akan melihat pula bagaimana pentadbiran dijalankan di negeri-negeri Selat. Siapa yang menjalankan pentadbiran di negeri-negeri Selat ni? Ialah, kita akan lihat negeri-negeri Selat ditadbir di bawah kerajaan British di India, iaitu bermula pada penubuhan negeri-negeri Selat iaitu pada 1826 hingga 1867. Pentadbiran ini dibahagi kepada dua, iaitu pertamanya di bawah Syarikat Hindia Timur. Dia bermula pada 1826 hingga 1857. Manakala pentadbiran kedua pula bermula pada 1857 hingga 1867. Maknanya pada 1857 hingga 1867 ini, negeri-negeri Selat di bawah pejabat India. Maknanya di bawah pentadbiran pejabat India. Baiklah, kita akan lihat pada permulaan pentadbirannya. Permulaan, negeri-negeri Selat ni diketuai oleh Gubernur. Manakala Residen Konsular telah dilantik untuk membantu menjalankan pentadbiran. Sebenarnya Pulau Pinang yang dahulunya menjadi pusat pentadbiran yang pertama telah bertukar dan pada tahun 1832 pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura. Maknanya negeri-negeri Selat ni ada tiga, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Pertama, Pulau Pinang telah menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Namun pada tahun 1832, pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Singapura. Baiklah, kita akan lihat pula pentadbiran di bawah pejabat India yang bermula pada 1857 hingga 1867. Baiklah, yang pertama, Undang-Undang British telah dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Yang kedua pula, telah berlaku pemberontakan di India yang menyebabkan pejabat India tidak dapat untuk mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Maknanya pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam pejabat India dan pejabat India tidak dapat mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik oleh kerana pemberontakan ini. Yang ketiga, pejabat India tidak endah negeri-negeri Selat dan pedagang di negeri-negeri Selat. Maknanya selepas pemberontakan ini berlaku, pejabat India menjadi tunggang langgang dan mereka tidak mengendahkan pentadbiran di negeri-negeri Selat dan pedagang di negeri-negeri Selat. Sebenarnya telah timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang-pedagang kerana pejabat India tidak mengambil berat tentang mereka. Seterusnya, kita akan lihat kepada struktur pentadbiran negeri-negeri Selat daripada tempoh 1826 hingga 1867. Baiklah, kuasa paling besar di negeri-negeri Selat adalah diperintah oleh Gubernur Jeneral British HSTI yang bertempat di India. Seterusnya kita turun kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat. Gubernur Negeri-Negeri Selat ini menjadi orang kedua tertinggi yang bertanggungjawab untuk menguruskan Residen Konsular di Pulau Pinang, Residen Konsular di Singapura dan juga Residen Konsular di Melaka. Maknanya terdapat 3 peringkat pemerintahan di negeri-negeri Selat. Maknanya apabila Residen Konsular di Pulau Pinang melaporkan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, lepas tu Gubernur Negeri-Negeri Selat ini akan menyampaikan maklumat kepada Gubernur Jeneral HSTI yang telah berada di India. Begitu juga dengan Residen Konsular di Singapura. Jika berlaku apa-apa masalah, Residen Konsular akan melaporkan kepada Gubernur Jeneral Negeri-Negeri Selat
dan Gubernur Jeneral Negeri Selat ini akan menyampaikan maklumat kepada Gubernur Jeneral British di India. Begitu juga dengan Residen Konsular di Melaka. Maknanya negeri-negeri Selat ini pada permulaannya ditadbir oleh Residen Konsular, lepas tu naik kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat dan seterusnya Gubernur Jeneral British HSDI di India. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada negeri-negeri Selat di bawah pejabat tanah dan juga jajahan. Baiklah, ia bermula pada 1867 hingga 1946. Baiklah, kita lihat kepada faktor-faktor pemindahan pusat pentadbiran. Maknanya sebelum ini ia ditadbir oleh Gubernur Jeneral British di India dan ia berubah di bawah tanah jajahan, di bawah pejabat tanah jajahan. Baiklah, kita lihat kepada faktor-faktor pemindahan pusat pentadbiran ini. Pertama sekali, tiada wakil negeri-negeri Selat di dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri Selat. Maknanya negeri pada permulaannya di bawah Majlis Perundangan di India ini tidak ada wakil daripada negeri Selat untuk menjelaskan apa-apa peraturan bagi negeri Selat. Maknanya tak ada wakil, tak boleh nak buat kerja kan. Seterusnya, pejabat India juga gagal untuk mengawal masalah rompakan kapal dagangan. Kita lihat tadi, selepas daripada pemberontakan di India, syarikat pejabat India tidak mengendahkan para pedagang. Sebenarnya ini menyebabkan kemarahan para pedagang. Sebenarnya, pejabat India mahu jadikan wang rupi di India sebagai mata wang negeri-negeri Selat. Maknanya, orang di negeri-negeri Selat tidak mahu perkara ini berlaku kerana mereka tidak mahu menggunakan mata wang rupi. Sebenarnya, cadangan pejabat India menggunakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan taraf pelabuhan bebas. Maknanya, pada sebelum ini, negeri-negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura telah mendapat taraf perdagangan bebas. Perdagangan bebas ni, pelabuhan bebas ni, dia maknanya kita nak berdagang di sana tak perlu membayar cukai. Baik. Oleh kerana pejabat India ini ingin mengenakan cukai pelabuhan, mereka tidak mahukan perkara ini berlaku. Seterusnya, pejabat India juga jadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan. Maknanya, jika perkara ini berlaku, pembuangan banduan di negeri-negeri Selat akan menjejaskan sosio di negeri-negeri Selat. Maknanya berlakulah masalah sosial seperti berlaku kecurian dan sebagainya. Seperti kita tahu, banduan ini orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan. Maknanya orang-orang jahat dia nak buang di negeri-negeri Selat. Maknanya orang-orang negeri Selat ni marahlah perkara ini berlaku. Sebab itulah pemindahan pusat pentadbiran dilakukan. Seterusnya, kita lihat kepada pejabat tanah di London. Baiklah, pada 1 April, negeri-negeri Selat telah pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan ia diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Pejabat tanah jajahan di London ini berhubung terus dengan Gubernur negeri-negeri Selat. Seterusnya, Gubernur negeri-negeri Selat terbahagi kepada 2 dan berpecah kepada Majlis Eksekutif dan juga Majlis Perundangan. Baiklah, untuk rumusan pada tajuk ini, kita lihat negeri-negeri Selat telah diletakkan di bawah naungan pejabat kerajaan British India bermula dari tahun 1826 hingga 1867. Pentadbiran pejabat India dibahagikan pula kepada 2 tempoh iaitu bermula dari HSDI
pada tahun 1826 hingga tahun 1857 dan pejabat India pula pada 1858 hingga 1867. Maknanya terdapat dua pembahagian pentadbiran. Kena faham tu, tempoh HSTI dan juga tempoh pejabat India. Negeri-negeri Selat ditadbir pula oleh pejabat tanah jajahan pada tahun 1867 hingga 1946. Perubahan ini seperti kita lihat tadi disebabkan oleh pentadbiran pejabat India tidak cekap. Maknanya dia nak buat sesuka hati dia dan tidak mengendahkan negeri-negeri Selat. Baiklah, cikgu harap kamu semua faham dan nanti tolong jawab soalannya. Cikgu akan rekod siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Nanti cikgu akan bagi soalan dalam grup WhatsApp. Cikgu harap kamu semua boleh faham tajuk ini dan minggu depan kita akan masuk kepada bab 3. Baiklah, sekian. Terima kasih. Cikgu minta maaf kalau ada apa-apa kesalahan dan cikgu harap kamu semua sedia untuk mendengar pengajaran daripada cikgu. Assalamualaikum. Nanti jumpa minggu depan ya. Terima kasih.